Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sambung untuk mata pelajaran sirah tajuk pembukaan Kota Mekah. Okey, pembukaan Kota Mekah ni dia ada berkait dengan tajuk Perjanjian Hudaibiyah yang kita belajar sebelum ni. Jadi mari kita mempelajari tajuk pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah, hari Jumaat 10 Ramadan bersamaan 630 Masihi. Kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah kerana telah membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang menyebabkan 20 orang terkorban. Okey, sebab pembukaan Kota Mekah ni ada 3. Yang pertama, kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Okey, yang kedua, kaum Quraisy ni telah membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang membuat bai'ah dengan Nabi. Dan yang ketiga, 20 orang Bani Khuza'ah telah mati. Jadi, bila mereka telah melanggar perjanjian, Nabi berasa sangat marah dengan tindakan kaum musyrikin Mekah. Nabi bagi 3 pilihan kepada mereka. Yang pertama, mereka dikehendaki untuk membayar diyah. Diyah ni iaitu pampasan atau ganti rugi sebagai tebusan darah kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. Okey, yang kedua, Nabi minta untuk mereka membatalkan perjanjian dengan Bani Bakar. Dan yang ketiga, perjanjian Hudaibiyah terbatal dan mereka akan berperang dengan orang Islam. Nabi bagi 3 pilihan dan orang kafir Quraisy telah memilih pilihan yang ketiga, iaitu terbatalnya perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan orang Islam. Musyrikin Mekah terasa tercabar lalu memilih untuk berperang dengan orang Islam. Rasulullah bersama 10,000 tentera Islam menuju ke Mekah dan berhenti di Mar Az-Zahran, berkhemah di situ dan bermalam. Rasulullah telah menyusun strategi agar dapat memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Nabi mengarahkan setiap pasukan menyalakan unggun api yang besar untuk menimbulkan rasa gerun dan strategi ini berjaya melemahkan semangat musuh. Abu Sufyan telah terserempak dengan Al-Abbas, bapa saudara Nabi, dan mereka berdua telah memeluk Islam. Tentera Islam telah memasuki kota Mekah melalui 4 penjuru. Pada pagi Jumaat 10 Ramadan, Rasulullah telah memasuki kota Mekah. Rasulullah memasuki kota Mekah melalui 4 penjuru dan mengisytiharkan tawaran kepada penduduk Mekah akan keselamatan jika mereka berada di rumah Abu Sufyan, di Masjidil Haram dan di rumah sendiri. Pengisytiharan ini menyebabkan musyrikin Mekah makin lemah untuk menentang Rasulullah. Dakwah Abbas bin Abdul Muttalib terhadap Abu Sufyan membuatkannya menyatakan keislamannya terhadap Rasulullah. Strategi Rasulullah yang rapi telah mengurangkan pertumpahan darah dalam peperangan ini. Akan tetapi berlaku sedikit pertempuran di selatan Mekah yang mengorbankan 2 tentera Islam dan 13 tentera Quraisy. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah sejurus memasuki Mekah ialah yang pertama, menuju ke Kaabah dan memusnahkan 360 patung berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah, melakukan tawaf di Kaabah dan menunaikan solat sunat di makam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Yang ketiga, mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan di atas bumbung Kaabah. Yang keempat, Rasulullah menyampaikan khutbah pertama kepada penduduk Mekah. Dan yang kelima, Rasulullah telah memberi pengampunan kepada semua bekas musuhnya. Faktor kejayaan pembukaan kota Mekah yang Nabi buat ni adalah disebabkan yang pertama, strategi Rasulullah yang bijak dan cekap. Yang kedua, semangat jihad umat Islam yang tinggi. Yang ketiga, penduduk Mekah tertarik dengan Islam. Yang keempat, perpaduan umat Islam yang mantap. Yang kelima, ramai pembesar Quraisy telah memeluk Islam. Yang keenam, tentera Quraisy bertambah lemah. Okey, kesan daripada pembukaan kota Mekah ni, dakwah Islam dijalankan secara terang-terangan dan berkembang pesat di seluruh semenanjung tanah Arab.
Yang kedua, Tanah Haram Mekah menjadi kawasan larangan bagi orang bukan Islam. Yang ketiga, ramai orang kafir Quraisy telah memeluk Islam. Yang keempat, umat Islam dapat menunaikan ibadah tanpa gangguan orang kafir. Dan yang kelima, masyarakat Mekah saling bekerjasama untuk menyebarkan dakwah dan mengelakkan daripada berlaku peperangan. Okey, semasa pembukaan Kota Mekah ni, Khalid Al-Walid telah mengetuai seruan dakwah dari arah selatan, Az-Zubair bin Awam dari arah utara, Sa'ad bin Ubaidah dari arah barat dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dari arah timur. Yang 4 penjuru yang Nabi masuk tu. Masuk bersama-sama dengan orang Islam. Ini adalah ketua-ketuanya. Yang pertama, Khalid Al-Walid. Yang kedua, Az-Zubair bin Awam. Yang ketiga, Sa'ad bin Ubaidah. Yang keempat, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Okey, kemenangan orang Islam ni berpunca daripada disiplin yang tinggi dan perancangan yang rapi. Dan mereka bertawakal kepada Allah. Mereka bertawakal dengan Allah walau apa pun cara mereka berusaha. Bukannya tawakal kosong je. Mereka dengan cara mereka menyusun strategi yang rapi. Okey, sekian saja daripada Saza untuk minggu ni. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.